أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya di atas limpah rahmatnya dan banyak nikmatnya kepada kita dan jagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Islam kita, iman kita, akhlak kita dan juga hidup kita. InsyaAllah semoga hidup kita adalah hidup tayyibah, hayatan tayyibah insyaAllah ta'ala. Alhamdulillah, kita pada masa sekarang para hujaj, orang-orang haji sedang balik ke rumah membawa jiwa yang bersih, hati yang penuh dengan tauhid dan dosa-dosa diampun kerana mereka insya-Allah telah mengerjakan haji mabrur insya-Allah taala. Maka orang yang pergi mengerja haji di Mekah secara turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni manasikakum, insya-Allah dia pulang raja'a min zunubihi kayaumin waladathu ummuh, dia akan balik dengan cuci bersih daripada dosa-dosanya seperti hari yang diperanakkan oleh ibunya. Itu tidak syak lagi kelebihan orang yang mengerjakan haji. Jadi cukup padalah dengan usahanya, habis perbelanjaannya dan sabarnya dalam mengerjakan ibadat haji. Kerana ibadat haji yang mabrur salah satunya ialah sabar. Kerana di sana bukan tempat yang luas dan bukan orang yang sedikit, dan pula kerja haji satu kerja ibadat yang berhajat kepada tenaga. Selain pada niat di hati dan ucap di mulut, di lidah, baca doa-doa, zikir-zikir dan sebagainya, maka dia juga kena pakai rai nak tawaf, rai nak sa'i, rai nak tunggu wukuf di Arafah, rai nak pergi melata di tengah-tengah orang yang ramai. Maka semua itu adalah kita berhajat kepada suatu alat yang penting dalam diri kita yang diajar oleh Islam kita, iaitu alat sabar. Sabar adalah merupakan alat yang sangat dihajati dan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang sabar. Kita di sini pun juga alhamdulillah dapat menjalankan kewajipan-kewajipan yang banyak, seperti kita dapat melakukan amal-amal yang soleh
pada bulan Zulhijjah yang telah lepas, terutama pada hari Arafah, kita sama-sama berdoa seperti mana orang-orang yang duduk di Arafah mereka berdoa, iaitu doa dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah doa yang dibawa oleh orang-orang VIP, iaitu Nabi kita, ma qultu wa nabiyyu min qabli, bagai yang aku telah kata dan para nabi-nabi dulu berkata, berdoa dan berucap dengan dia. Alhamdulillah, semua itu kita telah laku dan tunai. Kita berdoa semoga Allah terima doa-doa kita dan juga amalan kita, dan menjadikan sebagai amalan yang soleh yang berat dalam timbangan mizan di hari akhirat nanti insya-Allah taala. Hari ini saya adalah sebagai ganti kepada syekh kita yang mana dia dalam perjalanan menjalankan tugas dia untuk ummah. Maka sikit sebanyak hari ini saya ingin nak menyampaikan nasihat, ad-dinun nasihah, berdasar kepada agama nasihat. Nasihat pertama iaitu kita alhamdulillah sidang pendengar dan juga ahli majlis ilmi sekalian, lelaki dan perempuan, ikhwan dan akhwat, telah dan sedang menjalankan kewajipan yang besar. Sungguh ada kewajipannya, iaitu kewajipan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan maknanya mengesahkan Allah dalam ibadat kita, dalam amalan kita, apatah lagi dalam akidah kita, pegangan kita. Kerana tauhid adalah asas kepada kehidupan bahagia. Tauhid adalah asas kepada orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Kalau tidak ada tauhid, maka tidak boleh syurga. Sebab tu kita kena jaga istiqamah. Istiqamah ala tauhid. Istiqamah atas tauhid, sama ada tauhid uluhiyah, sama ada tauhid rububiyah, sama ada tauhid asma wa sifat. 3 jenis tauhid yang kita kena pegang, kita kena yakin, kita kena percaya, dan kita kena ambil kesan-kesan daripadanya untuk kita menjadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Sebab tu kepentingan tauhid tidak syak lagi. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim dia sebut banyak di dalam firman-firmannya di dalam Al-Quranul Karim. Kerana Quran ni kitab tauhid. Tahu itu? Kitab tauhid hak asasnya. Quran turun di Mekah selama 13 tahun adalah mengandungi tauhid. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Beza 3 tahun. Sebabnya kerana dok kena ambil berat dari segi tauhid, dari segi akidah. Penyelewengi umat-umat dulu dari segi tauhid. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dia suruh tiap orang nabi dia, semua nabi kena bawa tauhid belaka. Tak boleh tak bawa tauhid. Hak ni nayubai hak Allah Subhanahu wa taala. Siapa tak bawa nayubai ni, dia tak boleh jadi nabi. Ini nayubai Allah Subhanahu wa taala supaya dunia ni berasas kepada tauhid. Sembah Tuhan yang satu saja. Tidak boleh bersyirik, tidak boleh berkufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ani abudullah wajtanibut taghut. Ni asas. Hak ni dibawa oleh setiap orang nabi. Nabi daripada nabi apa? Nabi Nuh atau Nabi Adam, Nabi Nuh hingga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bawa ani abudullah wajtanibut taghut. Jauhlah, sembahlah kamu Allah yang satu, jangan kamu sembah taghut. Jangan kamu jauhkan kamu akan taghut. Gapo ana taghut? Setengah ulama kata asyaitan, jangan sembah syaitan. Syaitan itu kepala taghut. Tu.
Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Aku telah janji dengan kamu, hai anak Adam, jangan kamu menyembahkan syaitan. Na'udzubillah minasyaitan. Syaitan ni perangai dia besar. Boleh ada Tuhan kata dia. Kerana manusia ada Tuhan dia. Dia buat apa yang ia arah dan dia dengar apa yang ia larang. Maka seolah-olah satu ibadat yang disembah oleh manusia kepada syaitan. Ini asas dasar setiap orang Nabi. Dakwah Nabi adalah dakwah kepada tauhid. Hak mula-mula sekali. Dan suruh istiqamah pun, istiqamah ni makna kita lurus, buat sokmo-sokmo, jangan tinggal, lazimi atas tauhid kepada Allah dan taat kepadanya. Itu makna istiqamah. Kita selalu dengar ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh imam-imam dalam solat, seperti innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sebelum istiqamah ya kemari tauhid dulu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Ini panggil tauhid rububiyah. Itu tauhid dalam Quran ni dibagi oleh ulama 3 jenis. Satu, mula dengan tauhid rububiyah. Kalimah Rabb tu ialah maknanya supaya kita percaya kata Tuhan tu, Allah tu, dia jadi Rabbuna, Tuhan kita. Tuhan dari segi dia tu menjadikan kita, wi rezeki kepada kita, wi kemudahan kepada kita, turun hujan, jadi langit, jadi bumi, jadi bukit bukau, gunung ganang, jadi pokok-pokok kayu dan binatang-binatang, semuanya untuk manusia. Tak ada untuk lain. Kedebal kita ni besar, kita ni manusia yang makhluk yang diagung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mulia, Tuhan akak tinggi. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Waya kelebihan manusia. Mulia lagi, rezeki hamalat thayyibat. Bagus-bagus. Kita kena makan bagus-bagus. Mana ayah biasa bila makan bagus-bagus? Biasa makan ada berahura, buat nasi minyak wik dia rasa ada. Hak basi-basi je makan. Itik bila makan air peraris, air lagi botol malak-malak supaya kita makan ni. Dia makan cah dia. Babi-babi dia makan, dia sodak benar macam-macam. Tuhan tak jadi tayyibat kepada yang lain daripada manusia. Manusia tayyibat, Masya Allah. Pun kayu tinggi-tinggi, jaga nak cuci, buah-buah di atas. Tak ada bawah, ada juga bawah tapi tak banyak lah. Sebab nak jadi tayyibat kepada manusia. Kerana Allah muliakan makhluk yang Tuhan nak amanah untuk pikul, bawa, jalan, sebab di atas dunia ni, supaya dunia ni jadi dunia yang maju. Maju dengan ibadatillah, maju dengan taatillah, maju dengan kasih sayang antara makhluk, rahmatan lil alamin. Kita sedar bila sini ni, kata kita ni makhluk Tuhan akak tinggi, lebih tinggi daripada makhluk-makhluk lain, dan makhluk lain diciptakan untuk kita semua. Bila raja makan orang kita tak aja dengar, bila ayam makan orang kita tak usah dengar, bila itik makan orang tak usah dengar. Orang makan itik dah dia buat sup, nak sedap mulut tu, sup ayam tu, sup ayam ni macam-macam. Lembu tu hanya di untuk manusia. Kita tak aja dengar atas dunia ni kata lembu makan orang, upaya adalah orang tak usah dengar. Masya Allah. Kita 2 minggu pada kerbau untuk kita makan
Yaumut tashrik, yaumul akli wasyurbi. Tengok, dia ada hari khas pula makan sedap, suka ria. Hari tashrik 11, 12, 13 selepas hari raya. Tasawuf puasa pula tu. Nak kita makan dengan sesungguh-sungguh, sesedap-sedapnya. Kerana benda tu benda tayyiban, halalan tayyiban. Halal lagi pula bagus. Alhamdulillah, kita nak kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena qalu rabbuna Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Kata jangan pergi saja kata. Tengok ujian tu, alhamdulillah rabbuna Allah. Sebab suruh kata dalam Quran ni kelimah kata suruh kamsang cai hai klau tung banyak. Qul huwallahu ahad. Kata olehmu Tuhan satu. Kata olehmu. Bukan pergi saja nak kata kata. Kata siapa dakwah okey. Qul huwallahu ahad. Kata olehmu Allah satu. Qul a'udzu birabbin nas. Ini kata ni biasa doa. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya cara kita maknanya pergi kata buat. Tiga perkara kita kena pakai apa ni ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Quran dan hadis-hadis Nabi sebab tu juga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Tauhid mai dulu baru istiqamah. Istiqamah dengan tidak ada tauhid, istiqamah yang hampa panggil. Tak ada perkara, tak usah istiqamah. Duk syirik, duk khurafat, bid'ah. Nak istiqamah atas bid'ah tu, istiqamah atas khurafat tu, istiqamah atas syirik tu, maka bahaya besar. Kalau istiqamah atas syirik, istiqamah atas khurafat, bahaya. Rusakkan pegangan kita, rusak hidup kita, bahkan rusak amalan kita. Tuhan tak terima. Innallaha la yaghfiru dzunub, apa ni? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Tuhan tidak ampun untuk orang nak syirik kepada dia. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Tuhan ampun bagi selain pada tu bagi orang yang kehendak. Sebab tu kita kena jaga tauhid, bersih. Tauhid bersih daripada penyakit dia. Iaitu penyakit dia apa? Penyakit dia hak nombor satu sekali kufur. Tapi kufur yang wadah cerak molek. Yang kedua syirik. Syirik kadang-kadang kita tak khabar, ya halus, kadang-kadang syirik harus ni khafi panggil. Kita tak masuk buat lagi semua buala tak bersama-sama dengan orang semua buala kita tak dah. Dari tu. Tu. Dekat kita ada benda lain duk syirik dengan dia. Dia ada kepercayaan, dia puja tu puja ni. Wasa kata dia boleh beri apa ni? Boleh beri manfaat dan boleh menolak kemudaratan. Saya biasa pergi di suatu tempat di sebelah atas di wilayah Pangan. Satu pasal silat wayak dah dulu. Ya dia tu puasa dulu. Kita puasa Jumaat, puasa Khamis. Lepas tu belum pada puasa Syaban, lagi tidur di kubur lelaki dan perempuan sampai ribu-ribu orang. Ada doa, ada baca Quran. Dan orang nampak panggil awusu sikit, orang ada apa ni, ada pangkat sikit, orang alim sikit, pergi minta dengan orang mati. Dan dia rakyat pula kata orang mati ni hak dia yakin kata orang yang keramat lah, boleh beri nafa'at, boleh mendarat, boleh tolak kemudaratan. Dia tu mari duk kecek dengan dia, duk bicara dengan dia. Siapa tangguh tu? Itu satu. Yang kedua, kita tengok dengan mata sendiri di kubur hak orang yang kata keramat, kubur saksi, kubur yang beri berkat dan macamnya, ada sekumpulan orang perempuan mari duduk berdiri caca, ambil air polaris, berjebur, buka tudung jebur atau tak tahu kubur. Lepas tu akak tangan berdoa.
Doa apa? Doa minta, bila tanya doa supaya seorang syekh, tok guru yang telah mati dah, supaya dia tu tolong minta doa kepada Allah, biar ini berkat. Orang lagi buat tu orang pakai hijab hitam, comel lah. Tapi kelakuan di segi pegangi akidah ni rusak. Boleh hukum atau rusak sebab dok pergi minta dengan orang yang telah mati dah, minta berkat dan yakin dengan hati kata dia boleh beri keberkatan kepada air tu. Air tu berkali lebih keramat, lebih itulah daripada Zam-Zam kita nak minum, kita telah minum dah tadi. Itu nak ayat kata. Ada lagi di kalangan orang Islam yang tidak istiqamah ala Allah Rabbina, atas Allah Tuhan kita. Dia ada Tuhan lain. Dia berkasi ni panggil syirik ni. Dia berkasi maknanya tanda kata orang tu yang lemah. Kita nak buat satu syarikat, nak buat satu perniagaan, nak pakai duit banyak untuk nak jadi modal. Kemudian kita tak ada duit, tak cukup, kita ajak berkasi. Tak cukup itulah tanda kata kita ni lemah. Kena pakai ramai-ramai nak jadi kuat di segi modal, banyak modal. Jadi orang yang syirik ni seolah-olah dia pegang kata Allah tu lemah, tak boleh nak beri ke manfaat kepada hamba dia, dan tak boleh nak menolakkan kemudaratan daripada hamba dia. Kena pakat ramai-ramai mari duk tolong hamba dia. Walaupun dia tak ada kecek lagu tu, dia tak ada kata lagu tu, tapi mafhumnya, bahannya lagu tu. Tuhan tak urat tu kena ajak orang lain hati, manusia hati. Na'udzubillah min zalik. Kita minta jauh daripada apa ni, akidah yang lemah, akidah yang rusak dan merusakkan. Syirik ni dia rusak dah, diri dia rusak dah, payah boleh merusakkan orang lain pula. Sebab tu kita setelah mana kita nak habis dah bulan Zulhijjah ni, seolah nak katuk banci. Kita katuk banci Wimalak. Lepas tu kita mula hidup baru. Bulan Muharram pula, tahun baru, tambah lagi 1 tahun kepada kita. InsyaAllah tahun baru hidup kita. Kita baru akidah kita yang betul, yang selaras dengan dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah dia betul ni, dia beri manfaat besar kepada kita. Kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala satu, dia suruh kita mengaji. Kena ngaji akidah betul ni, kena tahu. Jangan dia pergi dengan tidak belajar, pergi ramuk-ramuk, pergi turuk-turuk. Yang tidak tahu kata umin mana, asah mana untuk kita pergi kukuh. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, naklah kamu tahu. Kita nak tahu lagu mana kalau kita tak belajar. Kalau orang tua dulu dia kata, hadis dia kata dulu, tak sah semaya tu kalau tak tahu tauhid. Nampak nak kenal dia. Tu dari segi katanya penting tauhid. Tauhid kena dulu lagi sebelum ada amalan. Pegangnya yang betul sebelum amalan. Sebab amalan ni dia bina atas. Kalau asah umuh, asah bangun ni tak kukuh, tak betul, rayok belok, maka umuh ni dia nak belok. Walaupun tahan lama juga, satu hari nanti dia akan runtuh. Kerana akal tunjang, tunjang tahan, rak tahan, hak umuh tu tak arak lemah. Ada terbalik. Duk jadi waktu kau ni gelaweng menyelewengnya, ya kerana akidah. Puncanya dari segi akidah. Akidah lemah, hak lain jadi lemah. Akidah tak molek, hak lain jadi tak molek. Akidah rusak, hak lain jadi rusak habis. Cuba kita tengok, kerana akidah rusak, tengok doa. Doa ni ibadah. Doa tu akidah dia.
Dia kata orang ni orang mati ni kerana dia alim, dia warak, dia gapo boleh wi munafaat macam zaman Nabi Nuh. Ya syirik yang mula Nabi Nuh tu. 3 orang mati, orang alim, dia buat toko, buat berhala, buat gapo, buat gambar dan macam-macam dia. Pada pergi berdoa kerana dia yakin kata orang ni orang baik. Kebaikan dia boleh jakit sepanjang jangkit. No yang kata bahayanya. Dan bukan benda baru, bukan penyakit baru, adalah penyakit lama. Nabi Nuh lama dah. Itu. Tapi dia masih lagi hidup molek dengan pertolongan syaitan. Hingga kita duk baru, duk hidup lagi, duk kekal lagi, dan duk lawan mati-mati ya. Pertahankan. Hak ni betul, hak ni kena dan sebagainya. Tak jam tinggal. Takut jadi molek. Na'udzubillah min zalik. Batu sidang ahli majlis ilmi, ikhwan dan akhwat, dan juga sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari kita ambil berat dengan akidah kita, pegangnya kita, terutama pegangnya syahadah la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimah thayyibah, kalimah bagus, comel, sebab dia mengisytiharkan kata Tuhan yang sebenar, yang kita kena sembah, kena serah diri kita, kena kita lujuk cari dia bila ada masalah, iaitu la ilaha illallah. Allah Ta'ala dia banding dalam Quran kalimah tayyibah supaya dengan syajaratin tayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah engkau melihat, hai Muhammad, bagaimana Allah dia membuat satu bandingan kalimah tayyibah. Tayyibah makna bagus, comel, elok, molek, tu tayyibah. Jadi la ilaha illallah ni ialah kalimah tayyibah. Kita kena pergi situ sebab ahli tafsir, terutama Ibn Abbas sebagai ahli tafsir yang masyhur, dia kata kalimah tayyibah di sini ialah la ilaha illallah, kalimah syahadah, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimah ikhlas. Orang kata la ilaha illallah ialah orang ikhlas, orang ada takwa, orang takut. Tu. Kasyajaratin tayyibah, seperti pokok kayu yang bagus. Tuhan nak bagi kita mudah nampak lagu mana kalimah tayyibah. Kita boleh hadir tak nampak, tak bayar. Kerana dia tak ada prakut, tak ada nyata, tak ada mari cakung boleh tengok. Tak ada boleh tulis di papel loh kata ni kalimah tayyibah. Maka Tuhan buat banding nak tahu katanya bagaimana faedah kalimah tayyibah, penting kalimah tayyibah, dan kena jaga kalimah tayyibah. Maka Nabi buat banding kasyajaratin tayyibah, seperti pokok kayu yang tayyibah. Syajarah tayyibah ni sabit dalam beberapa hadis. Nabi dia buat cekar kepada sahabat-sahabat dia. Cekar bagaimana? Dia tanya, akhbirni, akhbiruni, hei puakmu semua, cuba cekar, beritahu, jawab pada aku. Syajarah tayyibah, pokok yang tayyibah, karrajulil muslim, seperti orang Islam. Orang Islam molek lah. Kalau Islam tak molek, tak ada tayyibah. Nabi dia, cara dia mengajar sahabat dia, Nabi mudah nampak, pas nak tengok sahabat ni setara mana dia faham, fikir dia, akal dia, tentang panggil ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Umar masa tu dia kecil lagi dia, muda lagi, putih lagi umur dia. Dan di kalangan sahabat tu ada ayah dia Umar sendiri, dan ada Abu Bakar, ada, dan ada sahabat-sahabat lain.
Dia kata aku dak di hati, waqa'a fi nafsi, jatuh pada hatiku ni. Nak jawab kata syajarah tayyibah ni ialah nakhlah, pokok tama. Tu dia ada dalam hati dia. Tapi ada dia nak jawab, malu orang tua, hormat orang tua. Ni budak jauh. Jauh tahu tak jawab sebab hormat kepada ayah bapa dan hormat kepada Abu Bakar sebagai orang awuso, orang lebih tua, lebih alim, lebih mulia, lebih terhormat. Lalu tak ada pihak jawab. Abu Bakar pun senyap tak kecek, Umar pun tak kecek. Nabi jawab sendiri. Nabi kata ya nakhlah, iaitu nakhlah. Lepas Nabi pergi, Ibnu Umar tadi, wayak ayah dia, wayak Abu Bakar, wayak orang lain kata, aku nak jawab dah tadi, dia kata. Tapi kerana ayah dan Abu Bakar tak kecek, dia rasa malu juga tak kecek. Tu. Pahaya dia jawab kan? Kalau mu kata masa Nabi duk tanya tu, mu ni lebih baik daripada apa lagi. Tu. Ayah pun pandai puji pong anak. Dan benda hak sebenar tu. Dia kata benda sebenar. Ya sahabat tak ada banyak helah, ada banyak apa. Dia kata betul-betul. Hak mana molek, hak mana benar. Hak tak benar kata tak benar. Tak kata. Hak batil kata batil. Walau dengan anak sekalipun dia kelola hak sungguh. Bukan sekolah hak main-main, hak bohong-bohong. Hak jadi sepadik liang kek tu bukanlah. Bukan budak pergi kambing duk royak kata kambing makan anjing. Baru lagi tak ada ahli. Buat kata kali kedua makan sungguh, orang tak pergi dah. Habis kambing makan anjing. Itu panggil dia yang kek bohong. Tu. Kita tak boleh sifat bohong. Kena jaga sifat bohong kecuali kemuslihat benar yang diizinkan oleh Islam. Kerana bohong ni yahdi ilal fujur. Wal fujur yahdi ilan nar. Bohong ni boleh bawa, boleh jadi sebab kepada kita tu buat jahat. Fujur buat bohong bang. Bohong ni bawa kepada neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini hadis sahih daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kasyajaratin tayyibah, seperti pokok kayu yang bagus, iaitu negeri Arab ni, iaitu panggil nakhlah, pokok kerma atau pokok apa, pokok tamak. Pak kita ni kita nak banding gapo ni sepol dengan apa ni, sepol dengan buah tamak. Ya satu hadis lagi dia kata daun dia tak luruh. Tak luruh, wala la saifan wala syitaan. Tidak luruh pada musim panas dan tidak luruh pada musim sejuk. Kita tak aja tengoklah. Saya duduk tunggu sampai musim sejuk, musim panas tengok pohon tamat, tak aja tengok. Jangan nak makan buah dia, alhamdulillah. Jadi pak kita ni gapo? Kalau pohonnya air luruh daunnya. Tapi batang dia boleh kira dah. Tahan lama juga. Yang pentingnya tu'ti ukulaha kullahini bi isni rabbiha. Dia makan, boleh makan, orang boleh ambil faedah daripada dia tiap-tiap masa, tiap-tiap musim. Kalau kita tengok pohonnya ni, maknanya boleh makan seumur juga, tiap-tiap minggu duk rati seumur. Kain muda jadi tua, lepas tu putih jadi muda jadi tua. Jadi dia boleh ambil faedah banyak. Jadi itu. Pohon lain tak tahulah. Ya ada buah lah. Jadi itu. Tu. Sifat syajarah tayyibah ni, kita lah ni nak ayat kepentingan tauhid yang betul. Lagu mana sifat dia? Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Asah dia tu thabitun fil ardi, qawiyun fil ardi, kuat, kukuh, gagah, duk pocok dalam bumi. Bukan duk atas bumi, duk atas tanah dak. Bukan sebuah upuk bila kita cabut cabut dak. Hak ni duk dalam, menunjang ke dalam bumi tanah. Asluha sabitun wa far'uha bis sama'. Furu' dia ni iaitu dahan dia, ranting dia, daun dia bis sama, naik jutai ke langit. Di sini ulama dia mari tafsir penjelasan beberapa pendapat. Setengah katanya maknanya
orang Islam, rajul muslim hak Nabi buat banding dalam hadis dia tu, dia ada akidah yang comel kukuh molek, lepas tu mari amalan. Far'uhan ni ibarat pada amalan soleh, amalan baik. Bila akidah molek, amalan tu baik soleh, baik molek. Bila amalan soleh, yurfa ila sama, diangkat kepada langit. Tu amalan ni salah satu proses dia, perjalanan dia tak ada kekal duduk bersama kita dak, atau buat lepas dah dak, dibuat kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan kata semaya subuh tadi ada lah, habis lah, sudah lah, kita lepas dah lah, tak tahu duduk mana dah lah. Dak ya yurfa, diangkat ke langit. Ini ulama yang tafsir ayat ni, dia kata diangkat ke langit. Tidak syak lagi kerana supaya kita puasa hari Pak Nabi dia puasa, Nabi kata aku harap bahawasanya amalan aku ni diangkat ke langit, diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sewi bagi hampa, tak sewi jadi bawa dah. Tak boleh akad. Sebab apa? Amalan tak molek. Kalau akad apa mari ditolak juga, Tuhan tak terima. Na'udzubillah. Kita takut Tuhan tak terima, takut sekali. Banyak amalan-amalan Tuhan tak terima, betul-betul sifat-sifat dia. Satunya amalan syirik. Kalau tauhid. Kalau amalan pasal amalan ni, amalan yang tidak ada ikhlas, riak. Ni riak ni bukan qadar tak terima, tapi yang disebab kepada kecelakaan itu dia. Kalau kita baca hadis semua kata orang pergi berjihad, kemudian dia berjihad bukan kerana Allah, bayi mati Tuhan mari tanya, dia kata kerana Allah kata bukan, maka Tuhan subuh dalam neraka. Dan lain-lain lagi 2-3 sifat. 2-3 pesan orang. Mana amalan besar-besar itu semua tu dia tak ada ikhlas, ditolak, kemudian jadi sebab kepada celaka tu dia. Betul nak buat amalan ni kena ingat benar, kena halusi panggil. Kena raqab. Lebih-lebih lagi semaya, kita ada semaya. Allah, semaya ni nak jadi khusyuk, tak maknina, ikhlas hak nombor 1. Tak betul? Lepas tu mai khusyuk pula. Beza mana ikhlas dengan khusyuk, duk mana ikhlas, duk mana khusyuk, duk mana. Duk di hati belaka, tapi dia kena ada di duk gi mari sepometa tu. Ni ikhlas. Mula-mula nak ikhlas dulu. Lepas tu mari khusyuk sama. Ikhlas pun duk sama-sama. Kalau kita buat banis sepometa dah. Siapa tangga tu? Iaitu Tuhan tak ayat. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Jayana. Seolah Tuhan supahna qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjaya orang-orang mukminun allazina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka itu dari semaya dia khusyuk. Masya-Allah. Tak mula selalu dah. Tak mula, lepas tu tak di akhir pula 10 ayat dalam suratul Mukminun, daripada ayat pertama kepada ayat yang 10 menyatakan sifat-sifat orang qad aflah, orang yang berjaya. Pak akhir apa? Wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Sakut pak dengan semaya juga. Nak ayat kata nunggu halusi. Dalam amalan kita jangan buat mudah-mudah, jangan buat supaya pakai padi, jangan. Kena raqab, rata, kena tok molek, mengadap molek. Tu. Sebab tu hadis-hadis Nabi banyak kata, seseorang itu bila dia keluar dari rumah, tidak lain kerana dia nak pergi semaya di masjid kerana Allah, bukan kerana Allah. Kerana Allah di hati, bukan kerana usalli lillah, aku semaya kerana Allah, bukan di mulut. Bukan di mulut saja, kena di hati, hak penting. Kerana khusyuk kakah di hati, tawaduk kakah di hati, tak makninah kakah dia pun di hati, dan anggota hati yang duk bergerak, yang duk gitu banyak. Itu ayat penting kata semaya. Kalau tidak,
semaya kita tidak akan jadi innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya kita tidak akan boleh mencegah, menahan daripada kita melakukan perbuatan yang fahsya dan juga munkar. Dua perkara yang berbahaya kepada kita. Fahsya wal munkar. Fahsya ni makna benda kecil, benda jelek. Tengok pula Allah, terutama zina. Zina ni kemuncak kepala fahsya. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jadi semaya pesen khusyuk, pesen tamakninah, pesen tawadhu', pesen ikhlas, pesen yuhafizun. Selagi pula wallazina hum ala salatihim daimun. Daim pula sama-sama. Selagi pula jangan ada wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Riak, tasahul, malah buat mudah, keluar waktunya semaya tak ambil beratnya. Pendek kata, buku semaya saja kita kena raqab, halusi uya di hati, tawajuh kepada Allah Maulak. Guna masa dalam 10 minit satu semaya, uya dia panggil ada kunka, boleh harga Maulak. Nah, yang mana banyak lagi kita dah habis masa 24 jam semaya dalam sejam sehari-hari, 5 waktu siapa kedok harus sejam. Kalau semaya pasal ekspres tu, duan tisut tu dah kau teruk ke tengah jam tu kokek sudah. Tu kadang-kadang doa dengan semaya lebih banyak doa daripada semaya lagi. Doa tak boleh tinggal, doa juga, tunggu juga. Bukan lagi berdoa. Doa tu semaya sikit pakai masa, doa banyak pakai masa. Mana nak kena? Semaya pakai masa banyak, halusi molek. Gapo Nabi baca. Pisah ngaji, belajar, hafal. Hak baca hak Nabi baca dalam semaya. Hak ni lah Nabi suruh tu. Nah, kita duk ayat dah kata Nabi suruh kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Penting sini. Kalau hadis dia panggil hadis qauli dengan hadis fi'li, duk ada dalam dua hadis ni. Sallu qauli, Nabi kata semayalah kamu kama ra'aitumuni usalli, inilah panggil hadis fi'li. Mu tengok aku semaya, tengok ni fi'li aku ni. Hadis ni ada warid dia panggil. Ada sabab nuzul kalau kita tengok, kalau Quran lah. Maknanya suatu ketika puak-puak muda ni dia pergi tidur rumah Nabi. Siapa 20 malam. Pergi ngaji, pergi jumpa dengan Nabi, duk tidur bangun rumah Nabi, makan rumah Nabi. 20 hari, 20 malam ni Nabi tengok nampak sore-sore tu nampak duk tinggal ke rumah. Ingat bini, ingat kanak, ingat ibu, ingat bapa. Nabi kata, aku nak lepas kamu dah. Boleh klik dah. Supaya kata masuk kai lah, masuk mukhayan Nabi lah, mukhayan tarbawi, mukhayan obrom nakwi pemuda ni faham Islam, faham cara laksanakan Islam. Maka sungguh adanya semaya asas pada Islam, sebab ada akidah tauhid. Nabi nalpah, Nabi panggil puak-puak ya puji Nabi ni ulmu, kerana Nabi raqiqan. Hati Nabi ni juruh Nabi lembut molek dia. Tak boleh kelik lagi, tak apa bulan lagi ni, 20 hari baru ni. Ingat apa rumah? Tak ada mengepek, tak ada marah, tak ada jekah dak. Nampak sore-sore adik moyok, dia ingat rumah tu, mepah dah. Panggil hipung lagi. Lepas tu Nabi pesan. Bila mu kelik, sallu kama wasallu, ada wa lagi dak apa tu. Tengok beberapa hadis ada wa. Bayat atas pada ada lagi hadis yang panjang situ. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah kamu sebagaimana kamu lihat aku semaya. Allah harga besar ni. Pemuda boleh besar ni kelik semaya bersumpah dengan Nabi, bro, masya-Allah. Orang yang paling serupa sekali dengan semaya Nabi, Anas bin Malik. Budak muda yang selalu duk masuk keluar di rumah Nabi, dia tahu
Nabi buat gapo, baca gapo. Syabih dia panggil, syabih bi salatin Nabi. Orang paling serupa sekali sembahyang Nabi, Anas bin Malik. Khodai dia duk khidmat 10 tahun. Umur 10 tahun duk khidmat Rasulullah. Dia ambil selipar, bawa selipar, ambil ais maya Nabi. Masuk tu rumah dia. Nabi tahu, banyak kaya tahulah. Betul riwayat Anas daripada hadis ni banyak juga. Nah. Lepas tu selagi dia kata alimu ahlikum. Bila kelak muajarlah keluarga kamu. Dua kali hak besarnya. Satu semaya wisupa dengan aku. Yang kedua kamu kena ajar keluarga kamu. Tanggungjawab. We apa we kamban dah. We buat kerja rumah dah. Tak boleh obrol saja, tak boleh obrol pah dia saja. Tak nak pergi mai obrol pula saja pula. Tak boleh apa. Ni Nabi ajar buat obrol. Orang-orang muda kena duduk banyak malas sikit, banyak hari sikit. Kalau sehari tak pandai lagi, tak habis laksuk dia panggil. Kena wil laksuk wis apa molek, dan laksuk penting ibadat ilmu. Semaya ibadat alimu ni wi ilmu. Amal dan ilmu, dua-dua ni tak boleh tinggal. Jangan ilmu saja, dia kena ibadat. Jadi asluha sabitu wa faru'ah fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi isni rabbiha. Tu'ti memberi ukulaha buah-buahnya kullahinin setiap masa. Boleh makan semua, masya-Allah. Orang lalu tengok ada boleh. Hak biasa hak orang izin lah. Jangan dia boleh makan semua makan hak orang. Tahu tu. Hak ni hak izin. Tu. Hak ni hak luar tak apalah. Dia nak makan buah bila ambil lah. Ni nak ayat bila akidah dia kukuh molek comel molek kena molek ya mari faruha lu tak ada kata layu, tak ada juta, tak ke langit. Ngaku kata kita orang Islam beriman pada Allah tapi tak ada buat amal, tak ada kena, tak ada amal, tak arak buat amal. Orang ada baik dah tak ada buat berdalipa lagi, tak ada wasa nak mari masjid, tak ada wasa nak mari semaya jemaah, dah kopi lebih besar pada masjid lagi. Nah, itu nak kata asluha tak ada sabitun. Asluha dhaifun, lemah. Jadi asal ni rumah ke apa, masjid ke apa, kalau buat tak asah tak kukuh, balik lah. Tak balik hari ni, balik lusa, esok lusa. Minggu dapat, tahu dapat. Mari ribut, pergi lalu dah. Lepas tu kita pedah asluha sabitun ni boleh kita jaga ribut-ribut. Kita belum tahu kalau kita tak ada diuji teruk-teruk macam mana Tuhan uji hamba-hambanya hak lain. Uji dia di Suria bukan mudah. Uji dia di Horinya bukan mudah. Bukan mudah. Duk mana kita tak boleh nak gambar dia. Gambar sekaligus itu kita tengok tu tubik air mata dah. Hak hakikat sebenarnya orang tak boleh tengok. Lagu mana duk atas tanah, lagu mana air, duk mana nasi, duk mana kain, duk mana susu anak, duk mana ujian, dia duk teduh dengan gapo, panah dia duk teduh dengan apa. Kerana rumah kena bakar ni, rumah pun gorak-gorak agak dah, hak ada sedia pun teruk dah. Orang termiskin lah. Nah, tempat dia tu. Tapi bila jadi uji ya Allah yang besar ni, kau teruk lagi. Kalau kita kena uji macam tu, lagu mana kita? Bukan tiap air mata lah, tiap tebik darah, tak tahu. Tu. Sebab di sinilah email Tuhan nak tuksak email ni. Terbimbang. Pakat bimbang berlaku apa kita? Sebagaimana sahabat-sahabat yang bimbang. Wasa tak kena sikit, dia mari wasa lalu dah. Seperti kita duk ayat Hanzalah tu lah. Hanzalah nak mari ngaji majlis ilmi dengan Nabi tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu mari. Nabi ayat syurga, wasa seronok, ayat neraka, wasa takut. Menangis dapat majlis Nabi. Tapi dia kata, bawa kami kelik rumah, bertemu dengan isteri, duk main, duk keluarga, duk bergurau dengan anak-anak. Nah, dia kata habis dah. Orang Nabi duk ajar, orang duk dalam majlis Nabi, tak ada dah, tak ada rasa dah. Tu. Mari duk royak kat orang, supaya orang tak tahu dah. Nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Kita duduk dengar dah, bukan? Telah jadi munafik oleh Hanzalah, telah jadi munafik Hanzalah, telah jadi munafik.
Biar duk royak lagu tu supaya orang gang kita tengok sekaligus. Sebab yang mai perasaan kata email dia sudah panggil apa? Sudah berubah. Daripada takut kepada neraka, takut pada huru-hara kiamat, nak pada syurga, klik di rumah, temung keluarga, temung isteri, anak, buat perniagaan, jual beli dan sebagainya, rasa tak ada dah tu. Kelabu dah tu. Main dek curah sebelah. Supaya bulan makin gana dah. Mana nak ayat kata ini kesedaran. Kesedaran ni penting benar. Kita nak buat agama nak sedar rasa. Tak sedar ni satu sifat bahaya, dia dak berjakit jadi sifat orang munafik. Nah. Tapi dia sedar, masya-Allah. Tengok orang kata, oh ranu tu lalu dah. Abu Bakar kata ranu tu lalu dah kamu. Kamu dah hukum diri kamu jadi munafik sendiri. Munafik bahaya. Mari kita pergi Nabi. Heret dia pergi Nabi. Ayat Nabi ni Hanzalah ni. Dua ayat tu dia munafik, dia munafik. Hanzalah ayat lah. Saya ni ya terduk dalam gapah Nabi ayat mengalir tu. Supaya ada irbat tu lah. Ada irbat ni mana Nabi satu hari Nabi pengajaran nasihat. Zarafan aina uyunuhum, makna mengalir air mata mereka itu. Seolah satu Nabi nak meninggal dunia lah, Nabi nak tinggal buat dia lah. Tu ayat tu jiwa dia tu lembut molek, takut bimbangnya, masya-Allah. Bimbang banyak. Ummu Hani nah, orang tua, orang perempuan tua sikit, terhormat. Abu Bakar, Umar, Zaid rahmah dia. Tiap apa tiap dia kata, kerana wahyu pun putus dah, aku nak pergi sana ke mana lagi, nak timur ajaran Allah lagu mana lagi. Tengok panggil perasaan sedar ni, masya-Allah. Kita nak lagu tu, nak hati lembut. Bila sebut apa-apa ni, mari puasa kata kita ni orang salah, orang tak cukup, orang boprong nai nati, orang mai mi amal, mi ni dia mai po tidak syukur tak Allah Subhanahu wa taala. Capin sebiang paisu akhirat pai yang nak pergi lagu mana, nak pergi tubuh saja tak sah, kan selapunga tak sah. Nadalah bekal-bekal dia. Tu nak ayat kesedaran penting benar. Dan kesedaran ni mari pada akidah lah. Akidah yang betul, yang bersih, insya-Allah dia jadi comel. Itulah lebih kurang hari ni kita wasiat tentang akidah dan amal soleh sikit banyak. Dan adalah kita jaga diri kita masing-masing, Islam kita. Sebagaimana Allah minta kita jaga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan juga kita jaga anak-anak kita supaya yang itu terlibat benda-benda yang tak molek, buruk dan jahat. Nah, semoga kita dapat bina satu keluarga bahagia, insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.